Subhanallah, 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 maha suci Allah. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada tempat bergantung melainkan Allah. Wallahu akbar, dan Allah yang maha besar sebesar-besarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam 10 orang je. Memang betul lah orang kata orang Temeloh ni, orang Pahang ni lemah lembut. Mungkin time dia kejutkan suami dia macam tu lah suara dia kan. Sampai suami sambung lena, bukan bangun, lembut sangat macam mengulit. Masya Allah. Memberi salam itu adalah sunnah. Sunat menjawabnya adalah wajib. Saya memberi salam dengan semangat daripada hati, terus berniatkan doa. Kita tahu salam adalah satu doa. Di dalam salam yang diucapkan tadi ada 3 doa yang sangat kita perlu dalam sepanjang hidup, selepas mati sehingga dibangkitkan. Kita doakan apa? Assalamu, kesejahteraan, keselamatan, warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, dan barakah Allah ke atas kalian. 3 perkara ini adalah suatu yang lebih kita perlu daripada makanan, lebih kita perlu daripada tempat tinggal, lebih kita perlu daripada kenderaan. Kerana rumah kita, kenderaan kita, makanan kita, kalau tidak ada keberkatan, dia jadi musibah. Dia menjadi satu hisab yang berat untuk kita jawab di hadapan Allah. Dia boleh merosakkan kita. Tapi bila ada rahmat, ada berkat daripada Allah, rumah tak boleh bawa ke dalam kubur. Sama juga dengan kenderaan, anak-anak, harta benda. Tapi jika ia berkat, maka boleh dibawa dan manfaatnya berpanjangan sampai akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari yang tiada manfaat sedikit pun, harta benda, anak pinak kamu, apa saja yang kamu miliki tidak akan dapat membantu kamu, illa, kecuali man atallaha, yang datang bertemu dengan Allah di pada mahsyar kelak dengan jiwa yang selamat, salim. Sebab itu salam dimulakan dengan assalam, kesejahteraan. Hanya jiwa yang selamat, jiwa yang ada Al-Quran di dalamnya, jiwa yang mengingati Allah, jiwa yang redha dengan ketetapan Allah, perintah dan larangan, dia redha, dia tak lawan. Allah larang, dia tinggal. Allah suruh, dia buat. Allah berfirman lagi, salamun alaikum bima sabartum. Salam kesejahteraan ke atas kamu. Dan salam ini adalah kita akan terima apabila masuk ke dalam syurga. Firman Allah tersebut, Allah berfirman, apabila masuk orang-orang yang sabar ke dalam syurga, lalu berdirilah para malaikat di setiap penjuru syurga, lalu mengucapkan, salam sejahtera ke atas kamu, disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Semua berkenaan dengan salam, dan banyak lagi firman Allah, hadis Nabi berkenaan dengan salam. Cuma sebab kita dah jadikan salam itu adat, sampai kita lupa ia adalah satu ibadat yang sangat besar. Hadis Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah kepalanya ibadah. Dan hebat sangat orang Islam, bila bertemu, permulaannya adalah doa. Kalau Mak Saleh, bila bertemu, hi, good morning, how are you, how your day today, macam tu kan. Tapi orang Melayu Islam kita pun dah jadi macam masalah juga. Nak pergi mana tu? Tak ada bagi salam. Lama tak nampak. Allahu Akbar.
Nabi SAW bersabda kepada Anas bin Malik, apabila kamu bertemu dengan ahli keluargamu, ucapkanlah salam, nescaya dirimu dan ahli keluargamu akan dirahmati oleh Allah. Jadi balik ni, macam mana pula keadaan rumah tu, bagi salam elok-elok dulu kat suami ya. Masuk rumah dah nampak rumah sepah, tinggal elok kan. Kat rumah tu tak ada orang lain. Memang orang tu lah, orang tua tu lah, kita pun dah tua kan. Tapi tetap juga bila bertemu tu bagi salam, kejukan anak bagi salam dan sebagainya. Masya Allah. Jadi nak bagi salam ni sekali lagi, dan kita jawab dengan semangat dan dengan niat melakukan ibadah dan juga doa. Masya Allah. Dalam salam ada apa lagi? Rahmat, doa rahmat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada amal saleh yang boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka Allah. Lalu sahabat bertanya, ini hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga ya Rasulullah tidak boleh diselamatkan daripada api neraka Allah dengan amal saleh? Lalu Nabi jawab, ya benar, aku pun, kecuali dengan rahmat Allah. Namun untuk dapat rahmat Allah mesti dengan amal saleh, mesti laluannya Al-Quran, mesti laluannya adalah salat dan amal-amal kebaikan. Sebab itu kita tak boleh cakap kita tak payahlah beria beramal, sebab amalan kita bukan jaminan kau masuk syurga kecuali rahmat Allah. Tapi nak syarat dapat rahmat Allah mesti dengan amal soleh, sebagaimana yang kita buat pada pagi ni. Masya Allah. Baiklah, semangat dia, bersedia semua? Okey, duduk tegak, tarik nafas. Kita lupa nak bernafas tadi. Masya Allah. Macam mana adinda berdua? Okey tak sound? Syira dengan ni, sound okey tak? Okey. Macam ada masalah je? Ramai komen tak clear? Saya kena tahu ada masalah apa? Allahu Akbar. Dua-dua. Pasal tak ada bawa spare. Kena tukar dekat speaker. Jadi kena buatlah. Kena usahakanlah. Sebab semalam dia ada masalah sebenarnya. Saya ingatkan dah selesaikan. Dekat semalam pun dia orang dah komen tak clear. Patutnya kena ambil tindakan segera. Sebab bila kita buat kerja dakwah lah kena tip-top the best. Kalau orang buat maksiat, buat konsert, bergaris ganda lagi mereka. Bila beli barang peralatan tu the best, yang puluh ribu, yang ratus ribu dia punya PA system. Dan PA system masih ni memang terbaik. Sebab tahu untuk digunakan untuk melaungkan nama-nama Allah, untuk bercakap tentang hal ilmu agama Allah. Maka kita kena tip-top lagi daripada mereka yang buat maksiat. Allahu Akbar. Okey, kita nak bagi salam insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak badan. Alhamdulillah, barulah dengar macam 50,000 orang. Masya Allah. Allahu Akbar. Pertamanya, alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Pusat Pembelajaran Al-Quran Hadis dengan kerjasama Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Musta'in Billah Kemenloh Pahang. Masya Allah, cantik sangat. Musta'in Billah, pertolongan Allah. Allahu Akbar. Masjid yang begitu indah. Mari kita tengok, indah tak masjid? Masya Allah, ini adalah rumah Allah yang bila kita masuk terus rasa tenang. Tengok makcik-makcik duduk, tengok atas. Ada ke siapa-siapa ada kipas macam ni kat rumah? Tak ada kan? Daripada tadi kan angin sepoi-sepoi. Bukan bahasa dah, yang terlebih bahasa dah kan, sampai terangkat-angkat semua. Maksudnya sejuk, duduk dalam keadaan selesa di rumah Allah, dipayungi oleh para malaikat sebagaimana hadis Nabi SAW. Sesungguhnya para malaikat menaungi dengan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu, kerana suka dan cintanya para malaikat kepada orang yang hadir majlis ilmu. Dan hadis ini bersambung lagi, ikan-ikan di lautan
burung berterbangan dan juga binatang-binatang yang melata mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Cuma Allah hijab. Kalau Allah buka pendengaran kita boleh dengar binatang-binatang mendoakan kita, ikan-ikan di lautan. Nescaya majlis ini tidak akan mampu memenuhi penuhnya manusia. Sebab itulah orang yang hadir adalah orang yang beriman. Dia yakin dengan janji Allah. Dia percaya dengan apa yang disebut oleh hadis Nabi tentang kelebihan orang yang hadir majlis ilmu. Nabi SAW bersabda lagi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Ibu-ibu muslimin-muslimat, kita masuk ke rumah Allah. Ini adalah sebaik-baik tempat di atas muka bumi. Bagaimana adab kita tadi? Masuk kaki mana? Apakah niat utama kita datang? Untuk bertemu dengan pemilik rumah ini iaitu Allah, untuk mencari redha Allah, ataupun niat utama nak selfie? Niat utama nak tengok depan-depan. Sama tak ustazah ni dalam telefon? Sama tak dalam TV? Sama tak? Sama. Cuma lebih kecil. Biasa orang kata macam tu, ingat besar lagi. Masya Allah. Sebab suara tu kan, ustazah Ainul kan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dah terlupa kaki kanan kaki kiri, tak apa. Sekarang jangan lupa baca doa duduk di dalam masjid. Sepatutnya kita baca masa masuk tadi. Kemungkinan ada yang terlupa. Baca dulu boleh? Saya baca, muslimat ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya, kuat ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Musta'in billah sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu, pintu pengampunanmu, pintu redhamu, pintu rizkimu, pintu-pintu syurgamu. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk mengenalmu, mencintaimu, merinduimu melalui Al-Quran, kalammu. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk mencintai, merindui, menyayangi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran, kerana bagindalah perantaraan Al-Quran ini sampai kepada kami. Allahumma ahyina bil Quran wa amitna bil Quran wahsyurna bil Quran wa adkhilna jannata ma'al Quran. Ya Allah, hidupkan kami dengan Al-Quran, matikan kami dengan Al-Quran, bangkitkan kami di mahsyar dengan Al-Quran, masukkan kami ke syurgamu dengan Al-Quran. Ya Allah, kami mengakui
kelemahan, dosa-dosa kami terhadap Al-Quran. Kami membacanya namun tidak memperelokkan. Kami memperelokkan tetapi tidak memahami. Kami memahami tetapi tidak beramal, ya Allah. Bantu kami, ya Allah, di rumah-Mu ini. Pandang kami, ya Allah, dengan pandangan kasih sayang-Mu. Berikanlah ke dalam hati kami rasa cinta dan disusuli dengan kesungguhan untuk belajar Al-Quran. Berikanlah rahmat-Mu kepada guru-guru Al-Quran. Berikanlah segala yang mereka perlu untuk menyebarkan Al-Quran. Jadikanlah kami sebahagian daripada yang memperjuangkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dihormati Ustaz Muhammad Ashik bin Datuk Haji Abu Hanifah selaku moderator forum pada hari ini, merangkap pengurus pusat pembelajaran Al-Quran Hadis. Mereka berdua ni suami isteri. Mungkin ada yang pelik kenapa Ustazah duduk dekat dengan Ustaz tu, kan? Dalam masjid cakap soal Al-Quran sebelah-sebelah. Mereka bahkan lebih daripada itu. Mereka suami isteri. Dan ini adinda Ustazah Ainul Malubiyah binti Ismail, panel bersama. Dan beliau juga adalah guru saya. Saya juga banyak belajar daripada beliau. Seterusnya, pihak masjid yang bertukar lumus daripada atas sampai bawah, semualah yang hadir, yang berada di sebalik tabir, dan kepada sekalian yang menonton live turut sama hadir. Mereka tu lebih kurang dalam 3,000 yang hadir dua-duanya, Masya Allah. Mungkin nanti akan meningkat lagi. Sound dah okey belum? Sound dah okey ya? Masya Allah. Kita ni duduk depan ni nampak dia orang macam bercakap-cakap. Jadi kita ni tak bolehlah terganggu kan. Kena tahu masalah kena settlekan. Masya Allah. Dan kepada semua yang hadir daripada dekat dan jauh, siapa orang Temerloh angkat tangan? Oh, semua orang Temerloh, Masya Allah. Di sinilah kan dikatakan wanita-wanita yang solehah banyak berada di Temerloh Pahang. Betul ke betul? Wanita yang lemah lembut memang berada di Temerloh. Betul ke? Oh, Masya Allah. Siapa nak cari isteri-isteri idaman, carilah di Temerloh. Betul? Ada yang kata tak. Mungkin dia bukan orang Temerloh kan. Sebab ada orang bukan Temerloh, saya faham. Ada yang jauh dan dekat. Apapunlah, Masya Allah, daripada mana pun, apapun niat kita hadir, kena letak niat yang paling utama adalah kita datang kerana Allah. Barulah kita dipandang oleh Allah. Oleh Allah tahu apa yang tersirat di dalam hati kita. Niat-niat yang lain, nak jumpa, nak salam, nak ambil gambar, tidak ada masalah. Tapi biar nombor satu, betulkan niat. Kita datang kerana Allah, mengharap redha Allah, mengharap pengampunan Allah, mengharap syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saya ni ada maklumat sikit tentang pasangan ni. Ustazah umur 36, Ustaz umur 37, saya 39, saya kakak. Sekarang saya kakak kawasan. Okey? Jadi adik-adik kena bagi kakak kawasan ni. Kedua-duanya telah menikah rumah tangga 14 tahun. Telah dikurniakan 5 orang anak. Nama pun adik kan, kakaknya 7. Ni sempat lagi ni 10 Masya Allah. Subhanallah. Pusat pembelajaran Al-Quran Hadis ni di mana? Bukit Angin. Ustaz dah cerita ke Ustaz sebab salah. Nama pun Angin. Maksudnya mana-mana lah Ustaz. Angin kan. Okey, Bukit Angin. Lepas ni kena cari Pusat Pembelajaran Al-Quran Hadis. Saya dah kenal pasangan ni lama. Mereka dalam bab memperjuangkan Al-Quran sangat-sangat luar biasa. Kalau kalian
mula kenal, mula mengikuti, dan kita tahu mereka berdua ni sanggup meninggalkan kehidupan yang dah stabil, yang dah senang di KL, di Selangor. Kalau ikutkan Ustazah dan Ustaz di Selangor ni, tak menang tangan, penuh jadual pengisian-pengisian, jemputan-jemputan, kuliah-kuliah dan sebagainya. Tapi bila mereka berdua buat keputusan untuk balik ke kampung halaman di Temalung, saya sendiri tanya, betul ke keputusan ni Ustazah Ainul? Betul ke ni? Mereka melakukan satu keputusan yang terbesar dalam hidup, dan keputusan yang terpenting dalam hidup, dan keputusan yang paling benar dalam hidup. Kembali untuk mengembangkan, untuk memperjuangkan Al-Quran, menyuburkan hati-hati yang telah banyak mati, yang baca Al-Quran tanpa rasa, baca Al-Quran sekadar ambil syarat baca. Sedangkan hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tahsin, membaca Al-Quran dengan memperelokkan bacaan, maka kedudukan mereka bersama dengan para malaikat, kedudukan mereka bersama dengan ahli-ahli syurga. Manakala mereka yang membaca Al-Quran, nanti Ustaz jelaskan lagi Ustaz tengok yang macam tu kan, takut salah, nanti saya cek Ustaz. Barang siapa yang membaca Al-Quran dalam keadaan merangkak-rangkak, diberikan pahala dua pahala. Pahala baca Al-Quran, pahala susah payah. Tapi orang yang belajar lebih susah, sampai bacaan dia tu sedap, tahsin, sampai makhrajnya betul, kedudukannya umpama seperti para malaikat. Sebab itu tak cukup kita hanya boleh baca Quran, kena masuk lagi. Dan belajar Al-Quran adalah sepanjang hayat, dia mati sebagai belajar Al-Quran. Nabi SAW bersabda, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dua orang ustazah ni, masa saya pergi umrah bulan 3 tak silap, bertemu dua orang ni, pasangan ni. Bertemu tu pakai niat. Betul kan, pakai niat? Sebab tak pakat nak jumpa dekat mana-mana. Duduk mesej, sebab tahu dia pun berada di Madinah, saya pun ada di Madinah. Mesej, bila nak jumpa, insya-Allah kita jumpa. Nak jumpa kat mana? Tak apalah, nak janji tak boleh janji, insya-Allah kita jumpa. Masa tu malam yang dah akhir dah saya di Madinah, di depan Masjid Nabawi. Subhanallah, nak menuju ke tempat penginapan, tengok pasangan ni dengan anak-anak. Mereka datang ke Madinah walaupun dah tahap guru-guru ni, bukan nak puji sangat, nak bagi tahu perjuangan guru-guru tentang Al-Quran. Mereka masih lagi belajar dengan syekh-syekhah, guru-guru Al-Quran di Masjid Nabawi. Duduk sebulan belajar. Sempat saya dengar tadi masa dalam bilik menunggu, mereka belajar membetulkan lagi makhraj, membetulkan lagi bacaan-bacaan supaya lebih indah. Subhanallah. Sebab itu orang yang ada PhD Al-Quran sekalipun sebenarnya tidak pernah habis belajar ilmu tentang Al-Quran. Apatah lagi kita yang sikit-sikit sangat, tetapi kerana kita tak rasa penting dan besarnya Al-Quran dalam hidup kita. Sesungguhnya kata-kata alim ulama ni, Al-Quran bila jatuh kepada malaikat yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran menjadi sebaik-baik malaikat, ketua malaikat, iaitu malaikat Jibril. Al-Quran apabila jatuh ataupun diberikan kepada seorang Nabi, Nabi itu diangkat menjadi sebaik-baik Nabi, Ahsanul Khaliqin, sebaik-baik makhluk, Khatimin Nabiyyin, Sayyidil Anbiya, penghulu para Nabi. Al-Quran bila jatuh pada satu bulan, bulan itu diangkat menjadi sebaik-baik bulan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran bila jatuh pada satu malam, malam itu diangkat menjadi sebaik-baik malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Disebutkan Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Quran apabila turun kepada sebuah keluarga, keluarga ini akan diangkat menjadi sebaik-baik keluarga, akan dipandang oleh malaikat, akan dipuji dan akan menjadi keluarga Allah, akan menjadi tetamu Allah, akan dipastikan dibuka pintu syurga kerana kemuliaan Al-Quran. Al-Quran bila jatuh kepada seseorang itu akan menjadi sebaik-baik manusia. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi tadi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu.
yang paling baik di kalangan kamu. Bukan kerana pangkat, bukan kerana nama, bukan kerana harta, bukan kerana kuasa, tetapi apabila kamu sentiasa belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita mungkin tak mampu mengajar, tapi sekurang-kurangnya nekat ibu-ibu. Bila ada je program Al-Quran, ada kelas-kelas Al-Quran, ada ustaz-ustazah yang bawa tema Al-Quran, kita mesti nekat nak sampai, nak hadir. Walaupun apa yang dia ajar basic, kita kata kita dah tahu, tetapi niat hati kita nak mati sebagai sebaik-baik manusia, iaitu mati dalam keadaan belajar Al-Quran. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Ustaz, itu baru soalan pertama, iaitu bagaimana nak menghidupkan Al-Quran. Soalan Ustaz kedua adalah adab kita dengan Al-Quran. Masya Allah. Saya risau ni depan Ustaz ni. Ustaz ni orang alim ni. Ustaz kalau tak betul, Ustaz saya terus tegur ya, insya-Allah. Allahu Akbar. Keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Saya nak membacakan, insya-Allah kita bacakan beberapa lagi hadis Nabi SAW. Antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan saya nak mengajak semua jemaah untuk sama-sama membacakan hadis ni. Saya baca, semua ikut. Ambil barakah, menuturkan dengan lidah hadis Nabi Muhammad SAW. Boleh ke boleh? Baca dengan semangat. Okey, insya-Allah. Takbir. Okey, angkat tangan ya. Takbir, angkat tangan. Okey, takbir. Allahu Akbar. Dia angkat dulu. Dia masa Allahu Akbar tu, Allahu Akbar. Macam tu. Okey, ready ya? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nak bangkitkan semangat tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mahiru bil Quran ma'as safarati al-kiram al-bararati walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahar benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca firman Allah, kita tutup dengan Sadaqallahul Azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung, yang maha mulia. Bila baca hadis Nabi, kita boleh tutup dengan Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran kelak akan mendapat tempat di dalam syurga bersama dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mahir, membacanya tersekat-sekat dan berat lidahnya, yakni tidak lancar, dia akan mendapat dua pahala. Pahala baca dan pahala bersusah payah membaca Al-Quran. Tapi kita tak boleh selesa dengan golongan yang kedua, sebab kita nak berada di syurga bersama dengan para rasul yang mulia. Ini adalah orang yang mahir. Kalau kita tidak mampu juga, Ustazah makcik dah umur 70, lidah dah keras, lidah dah keras, dah cuba dah memang tak boleh, tetap pelak juga. Macam mana? Usaha, biarlah mati dalam berusaha. Yang kedua, mencintai orang yang mahir Al-Quran. Guru-guru Al-Quran memang kena muliakan. Kalau kita tak dapat jadi macam guru Al-Quran, kita dapat barakah dan terbias guru Al-Quran. Ingat tak zaman muda-muda dulu, ibu-ibu ni? Mana ibu-ibu yang kurang muda angkat tangan? Umur 60 tahun ke atas, angkat tangan 60 tahun ke atas. Masya Allah. Tak nampak 60, nampak 30 ke? Ya, sekilas pandang makcik, 2 kilas nampak 60. Masya Allah, tapi betul nampak muda-muda. Muslimin muslimat, ingat tak zaman-zaman 80-an, 90-an, susah sangat nak cari guru Al-Quran.
Satu kampung belum tentu ada seorang. Kadang tu 2-3 kampung kena menempuh perjalanan. Dan bila ada guru Al-Quran, masyarakat ataupun penduduk kampung sangat memuliakan dan menjaga hak guru Al-Quran. Menjaga hak guru Al-Quran. Sehingga kan guru-guru Al-Quran ni tak perlu bekerja, tak perlu keluar rumah, tak perlu susah payah cari rezeki untuk menampung seluruh ahli keluarga. Sebab keperluan guru Al-Quran ini telah dipenuhkan oleh penduduk kampung. Kan penduduk kampung bawa beras, kan bawa ayam, kan bawa telur, kan bawa sayur, kan bagilah sumbangan-sumbangan supaya guru Al-Quran ni boleh fokus mengajarkan Al-Quran. Macam mana? Angkut air, tolong angkutkan air, cukupkan keperluan guru-guru Al-Quran. Rupanya cara orang-orang dulu memuliakan guru Al-Quran jauh lebih hebat daripada sekarang. Saya pernah buka pusat pengajian Al-Quran. Saya tahu bagaimana struggle ustazah 2 orang ini untuk membangunkan. Dengan segala kos, sewa berapa, utility berapa, nak ramaikan ustaz-ustazah, ustaz-ustazah nak bayar gaji berapa. Saya pernah buka pusat pengajian Al-Quran. Boleh bertahan lebih kurang 2 tahun saja. Sebab apa? Yang datang dengan pelbagai ragam. Nak minta seorang, nak ikut timing dia. Begitu begini, kita kena yuran tak tinggi mana? Komplain, ni nak jual Al-Quran ke? Nak jual agama ke? Kenapa bayar macam ni? Kita jelaskan sekian-sekian. Sampai ini kena cari kerja lain sebab kita tak mampu nak bayar gaji yang dia mampu untuk menampung keperluan keluarga. Mana nak bayar rumah, kereta, anak-anak dan sebagainya. Bila dia dah mula cari kerja lain, dia dah mula tak dapat fokus dengan kelas-kelas Al-Quran. Akhirnya minta berhenti. Maaf ustazah, kita kena berhenti. Masa tu saya nekat apa? Saya keluar pergi ceramah sampai sehari 5 kali. Orang bayar 60, orang bayar 50. Keluar 5 kali sehari ni tak ada kehidupan. Pagi 2 kali, tengah hari sekali, petang sekali, malam. Balik lembek. Orang bayar sikit-sikit, itulah menampung bayar sewa kedai, lot kedai tu. Nak memastikan gaji itu cukup untuk guru-guru Al-Quran. Saya kata, ustaz-ustazah jangan cari kerja lain. Saya akan cukupkan. Saya pergi mengajar, mana orang bagi, itulah yang saya akan bagi. Saya akan cukupkan keperluan, jangan ni. Sampai ketiga, dah tak mampu dah. Tak mampu. Macam-macam kehendak orang hari ini meminta dan menagih. Kita sebut apa? Memberi tekanan kepada guru-guru Al-Quran. Subhanallah, Allahu Akbar. Sedangkan Imam Syafi'i, ayahandanya, apabila mengajarkan Imam Syafi'i, menghantarkan, tetapi kita tahu Imam Syafi'i dibesarkan oleh ibunya. Subhanallah. Cuma saya terlupa Imam Syafi'i sama ada mungkin masa kecil sempat dengan ayah, wallahu alam. Tapi ada ulama besar yang mutabal, mungkin bukan Imam Syafi'i tapi setara-setara begitu. Ketika dia kecil, diajarkan ataupun dihantar kepada guru Al-Quran hanya untuk membetulkan Al-Fatihah. Sehinggalah anak kecil ini Al-Fatihahnya baca sedap, lancar, elok. Si ayah ni membelanjakan sebahagian besar harta diberikan kepada guru ni. Lalu guru ni terkejut. Terlalu banyak yang diberikan dengan nilai mengajarkan Al-Fatihah. Lalu si ayah ni kata, sekiranya aku ada lebih daripada ini, nescaya aku akan berikan kepadamu. Kerana dia ada ilmu yang lebih mahal di dunia ini, melainkan ilmu Al-Quran. Ilmu yang boleh jadi teman, boleh jadi saksi, boleh jadi syafaat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya di akhirat kelak ia akan memberi syafaat kepada para pembacanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dapat tak semangat sikit ni? InsyaAllah ya. Semangat dengan Al-Quran, semangat dengan guru Al-Quran. Sebab kadang dengan kita mulakan guru Al-Quran, Allah akan pilih kita. Anak cucu kita ini cintakan Al-Quran. Okey, hadis seterusnya. Lepas hadis ni, saya akan pas. Saya tak sempat lagi tentang adab dengan Al-Quran. Kita nak dengar daripada Ustazah Ainul. Sebab saya kena sedar diri, saya bukan seorang-seorang hari ni ya. Masya Allah. Hadis ni agak panjang, tapi saya tetap suka untuk mengajak semua muslimin muslimat sama-sama melafazkannya pada lidah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, bersedia semua?
Bismillahirrahmanirrahim. Masalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an kamasali al-atrujah ta'muha tayyibun warihuha tayyibun. Kejap, pusing-pusing juga. Wa mathalu al-mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrati ta'muha tayyibun wala riha laha. Semangat, kuatkan suara. Dan adik berdua, kamu boleh bangun juga, tunjukkan suasana, bergerak. Baru dia orang tak ngantuk, dia orang nak masuk TV. Sambungan. Wa masalul fajiri alladhi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihanah ta'muha murrun warihuha tayyibun. Wa masalul fajiri alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah ta'muha murrun wala riha laha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah uturujah yang baunya harum dan rasanya enak. Siapa orang mukmin dekat sini angkat tangan. Siapa orang beriman angkat tangan. Siapa mukmin, orang yang beriman, semua angkat, wajib angkat. Kita kena jadi orang mukmin. Jatuhkan tangan. Kita tidak ada pilihan lain melainkan kena pastikan diri menjadi orang mukmin. Nabi SAW bersabda, orang mukmin yang baca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Buah ini baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Al-Quran adalah seperti buah kurma yang tidak berbau sedang rasanya manis dan enak. Orang mukmin pertama baca Al-Quran, baunya harum, rasanya manis. Orang mukmin yang kedua, dia orang beriman tapi tak baca Quran, malas baca Quran. Satu hari dia baca 5 helai. Kita rasa tu kan 5 helai satu rajin lah tu. 5 helai tu banyak tu. Bagi orang yang tidak mencintai Al-Quran, 5 helai itu banyak. Bagi orang yang ahli Al-Quran dan mencintai Al-Quran, 5 juzuk pun sikit. 5 juzuk pun sikit muslimin muslimat. Saya jumpa orang yang khatam Al-Quran setiap 3 hari, khatam 30 juzuk. Saya jumpa orang zaman sekarang, bukan orang zaman dahulu kala, bangkit kembali tak. Boleh habiskan Al-Quran dalam tempoh 2 hari. Dalam tempoh 3 hari khatam, 3 hari khatam. Sebab apa? Fikir macam tak logik kan? Setiap kali lepas solat, dia akan habiskan 2 juzuk. 5 kali solat 10 juzuk. 3 hari habis 30 juzuk. Setiap hari makcik, subhanallah, umur 60 lebih ke 70 lebih. Saya masih ingat lagi, namanya adalah Hajjah Aziziyah. Umur 60 ke 70 lebih, setiap 3 hari khatam. Sebab itu kalau kita kata 5 helai itu banyak, hakikatnya sedikit. Apatah lagi 1 helai 2 helai. Kata nak hidup dengan Al-Quran, kata nak mati dengan Al-Quran, kata nak duduk dalam kubur dengan Al-Quran, di mahsyar dibangkit dengan Al-Quran. Layak ke kalau kita baca sekadar 2 helai, 1 helai, 5 helai? Kemudian dikira kita adalah sahabat Al-Quran. Kalau nak jujur, mana lagi lama kita dengan telefon ke dengan Al-Quran? Telefon.
Sedangkan Nabi sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, dia akan datang, dia akan menjadi pemberi syafaat kepada sahabat Al-Quran, ashabi. Nak jadi sahabat Al-Quran ni sudah tentu rapat dengan Al-Quran. Okey, kita tengok perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Al-Quran seperti buah kurma yang tidak berbau tapi rasanya enak dan manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran ada seperti raihanah yang baunya harum sedangkan rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti hazalah yang tidak berbau sedangkan rasanya pahit. Subhanallah, Allahu Akbar. Cukuplah untuk round pertama, tapi tetap juga saya 1 minit. Kami subhanallah berusaha untuk anak-anak menghafaz Al-Quran. Usaha sampai tukar 4 buah sekolah dah tukar. Nak bagi tahu perjuangan untuk anak-anak kita belajar Al-Quran bukan senang. Kita kena sama-sama berjuang. Masuk sekolah pertama, tengok dia tetap tak boleh bawa, tapi dia minat, mungkin tak kena dengan suasana. Pindah lagi, cuba beberapa bulan, kita nampak kurang juga perkembangan. Kita bukan salahkan sekolah, bukan salahkan ustaz-ustazah. Kita masuk cara baik, kita keluar cara baik. Pindah lagi. Sekarang ada 2 orang, yang nombor 2 dengan nombor 3. Yang pertama dah cuba, tetapi akhirnya dia kata Umi tak dapat, minta maaf sekian-sekian sebab kecenderungan dia sekian-sekian. Tapi yang kedua ketiga berjuang sedang proses menghafal Al-Quran di sebuah sekolah di Shah Alam. Saya nak cerita apa? Di sekolah tersebut ada anak autism, anak istimewa autism yang berjaya khatam hafaz Al-Quran 2 bulan saja. Daripada kosong 2 bulan saja. Macam mana? Dia baca Al-Quran 1 muka surat. Lepas baca Quran, dia pun buka tangan dia sebelah sini. Dia buka macam dia baca Al-Quran lah. Dia baca muka surat yang kedua, habis dia baca, dia pun tutup Al-Quran, dia pun buka tangan dia. Lepas tu dia baca sampai habis tanpa salah. Allahu Akbar. Kita akan cakap itu adalah keajaiban, memang benar. Kerana Al-Quran adalah mukjizat. Kita akan cakap tak bolehlah ustazah, autism dia ada keistimewaan dia. Tetapi ramai mana anak autism, anak istimewa tidak diberikan suruhan Al-Quran. Nak cakapnya anak-anak istimewa juga Allah beri pertolongan apabila dia menginginkan Al-Quran. Apatah lagi kita ibu-ibu, muslimin muslimat yang Allah beri akal yang sempurna. Sebenarnya tidak ada halangan untuk kita boleh baca sampai lancar. Tapi bila kita selalu guna ayat, makcik lidah dah keras, dia dah keras, dia dah jadi baca doa, keras sungguh lidah. Saya pernah jumpa seorang makcik umur 80 lebih yang ada viral dulu video saya dengan makcik tu. Dia mula belajar Al-Quran umur 75. Dalam keadaan baru kenal ahli bahasa. Dia punya usaha keras dengan ustaz tu dah meninggal, dia tak meninggal lagi. Ustaz tu letih nak ngajar dia sebab dia punya semangat. Ustaz nak rehat, dia nak belajar lagi. Ustaz nak ngajar seminggu berapa kali, dia nak lebih. Akhirnya walaupun dia bermula dalam keadaan kosong, umur dah lanjut, dia boleh khatam Al-Quran dengan geram dan dia boleh baca dengan sangat sedap dan sangat indah. Sebab Al-Quran mukjizat, Al-Quran syifa, penawar, akan menyembuhkan segala penyakit zahir dan batin. Cuma kita saja yang tidak menyelami dan tidak ada kesungguhan yang benar-benar dengan Al-Quran. Subhanallah. Saya sebagai ibu, keputusan terbesar dan langkah terpenting sebagai ibu bapa adalah apabila meletakkan Al-Quran adalah perkara terpenting dalam pendidikan anak-anak. Alhamdulillah sekarang bila mereka berjumpa dengan satu sekolah yang kena dengan apa yang mereka perlu, dalam tempoh 2 bulan dah habis 5 juzuk. Mereka, anak-anak ni nekat dalam tempoh kurang setahun nak habis 30 juzuk. Dan di sekolah tersebut, kebanyakan pelajar kurang setahun semua dah khatam 30 juzuk berserta dengan syahadah. Ada yang 8 bulan habis, 6 bulan habis. Tapi fokus betul-betul Al-Quran, suasana dan sebagainya. Sebab apa? Konsepnya adalah dah habis hafaz Al-Quran, masuk ke sekolah biasa, belajar, akhirnya besok akan lahir ramai engineering hafiz Al-Quran, doktor hafiz Al-Quran,
pemimpin, menteri, Perdana Menteri, engineer, tetapi di dalam dada mereka adalah Al-Quran. Bukannya mereka menghafal Al-Quran sampai 5-6 tahun, akhirnya ketinggalan, tidak mampu untuk berada di dalam masyarakat untuk menjadi khalifah. Sebab khalifah ni mau masuk, kita perlu uruskan masyarakat, perlu uruskan negara, perlu uruskan sistem ekonomi. Dia businessman kebanyakannya hafaz Al-Quran. Kita kena lahirkan generasi ini untuk demi kelangsungan negara yang kita cintai ini kuat teguh, menjadi sebahagian besar di belakang tentera-tentera Imam Mahdi, tentera Nabi Isa alaihissalam. Sebab kita dah berada di akhir zaman, kita tidak ada pilihan. Kita adalah umat akhir zaman yang terpilih untuk berhadapan dengan Dajjal. Dan Al-Quran adalah generasi yang akan berjaya menghadapi fitnah Dajjal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ustaz. Terima kasih kepada Ustazah Asma atas huraian yang disampaikan sebentar tadi berkenaan dengan bagaimana kita nak menghidupkan Al-Quran di dalam diri dan juga adab-adab kita dengan Al-Quran. Tadi bila Ustazah sebut kita bertemu dekat Madinah tu kan, secara tak sengaja kan, sebenarnya sejak hari tu saya rasa bersalah ketika tu. Sebab Ustazah beberapa kali sebut jemaah kami dah seminggu duduk Madinah, tak dapat masuk Raudah, tak dapat masuk Raudah. Berapa ratus? 300 orang kan masa tu. Hai, Masjid Nabawi nak escort peserta saya ni yang pakai Quran tu nak masuk ke Raudah ni, nak escort macam menteri ni. Hai, mana ni? Tapi tak kena waktunya. Rezeki Ustazah Nur Hafizah Musa masa tu datang, kemudian dapat join. Dia escort lah kami yang muslimat lah masa tu, peserta program Al-Quran di Masjid Nabawi ni masuk ke Raudah. Tapi Ustazah tak apa, insyaAllah kalau ada rezeki bulan 10 ni, kalau pergi umrah ke bulan 12, kita usahakan special sikit. Okey, kita terus pada soalan yang kedua. Lagi satu Ustazah sebut tadi, kami membuat keputusan yang cukup besar untuk berhijrah ke Temelung. Sebenarnya kan kita bocor pula ni kan. Doakan boleh jadi kami ada lagi keputusan yang paling besar. Meskipun saya dah terbocor dekat pelajar saya, paling besar yang saya seronoknya bila ada seorang pelajar dia kata, tak apa Ustaz, untuk ummah. Kalau dah jadi nanti kita share lah. Memang untuk ummah. Mudah-mudahan itu yang paling besar lah. Sebab sejak daripada perancangan tu, saya hidup tak menentu sikit. Hai, ngajar pun tersasul. Pelajar kata, kenapa Ustaz ni? Jadi saya ter-share sikit. So kalau dari sikit ni, doakan berjaya cita-cita kami tu. Hati kami maklum lah. Okay? Baik, soalan yang pertama untuk Ustazah Ainul. Bagaimana untuk kita mengubati hati yang bersedih dengan ujian berpedomankan Al-Quran? Macam mana kita nak menjadikan Al-Quran ni sebagai ubat ataupun penawar untuk mengubati hati yang lara, hati yang sedih, gundah gulana tu? Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustazah muliakan, suami saya Ustaz Muhammad Ashir bin Dato' Haji Abu Humpa, yang disayangi, dicintai, dirindui, alhamdulillah, al-fadilah Ustazah Asma Harun. Ustazah ni macam mimpi lagi no, macam mimpi. Betul ke kan? Lepas tu sambut nanti lah, sama pula. Tak rancang tidak ada perancangan. Kan? Sambut Rabitah hati tu kan. Alhamdulillah, itulah nikmat ukhuwah kerana Allah.
Okay, dan tuan-tuan, Masya Allah, tahniah tuan-tuan. Ustazah tengok hari ini kelainan suami bawa isteri dan anak-anak ramai, Masya Allah. Dan muslimah sekalian yang sangat disayangi, ya, Masya Allah, penuh masjid kita pada hari ini. Mudah-mudahan inilah hati-hati yang mencintai Al-Quran ini akan membawa kemakmuran kepada bumi Temerloh ini khasnya, dan bumi Pahang ini amnya, insya-Allah. Soalan Ustazah berkaitan, sebab tajuk kita sebenarnya adalah Al-Quran bertahta di hatiku. Ustazah Asma dah menyentuh hati kita semua tentang tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, adakah orang yang baca Quran ni dia tak ada masalah hidup? Siapa sini yang boleh angkat tangan dia tidak pernah diuji oleh Allah? Cuba angkat tangan. Kalau ada angkat tangan tu memang Ustazah nak berguru dengan dia tu, memang wali tu, kan? Tak pernah ada ujian. Kau ini saya dalam Temerloh, kau ini relax je Ustazah, tak ada masalah, kan? Hadap je lah, kan? Semua orang diuji oleh Allah. Bezanya bagaimana kita mengurus ujian, itu ada beza. Tapi kalau sebelum ujian, ada ujian tak ni? Ustazah yakin dalam kita semua ni ada hati yang tengah bersedih, ada hati yang tengah berfikir-fikir macam mana nak selesai masalah hidup. Katanya masalah ni, semua masalah boleh selesai dengan baca Al-Quran. Makin serabut kita. Macam mana? Jadi soalannya Ustazah nak merujuk, jawapannya semua ada Quran kat tangan ataupun boleh tengok phone. Bekal untuk kita bawa balik hari ini, ilmu yang sangat penting untuk mengurus hati kita, hati anak-anak, hati suami, hati keluarga. Tuan-tuan dan puan cuba rujuk surah At-Taubah. Surah At-Taubah pada ayat 51. Slot yang Ustazah round pertama ni, Ustazah nak kongsi 2 ayat. InsyaAllah kalau baca sungguh-sungguh ayat ni, renungkan, hayati, muhasabah semua masalah hidup kita, slow Allah akan selesaikan, insyaAllah, biiznillah, dengan izin Allah. Okay, buka muka surat, siapa yang pegang Quran, muka surat 195, Resam Osmani 195. Yang buka phone, buka surah At-Taubah ayat 51. Yang tak ada Quran tak payah balik, jangan balik nak ambil Quran, tak payah, tengok je. Ataupun kalau tak boleh juga, tengok je kawan sebelah, insyaAllah. Ustazah bacakan ayat Quran, makna dan Ustazah akan syarah, insyaAllah. Okay, sebab apa dia? Ayat 51. Boleh? Saya bacakan, ayah bonda sekalian, tuan-tuan puan ikut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Subhanallah azim. Pendek sangat ayat tu, Tapi jangan baca gini, jangan baca wa 'alallahi falyatawakkalul jangan baca gitu. Tu ramai baca macam itu. Mu'minun, dia tak ada ekor, dia hamzah. Simple je. Okey, sebut dia simple je. Mu'minun, jangan baca mu'minun. Kelas tasir je kena dengan Ustaz Asyik lah. Ustaz Asyik akan betulkan bacaan tu. Okey, tengok makna dia. Ni bekal ni penting ni. Ayat ni sangat penting. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah buat kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal.
Ayat ni muslimin muslimat nak bagi tahu kepada kita, nak mendidik kita tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kita pasti akan ada ujian. Ada orang sedih diuji dengan masalah suami, ada orang sedih diuji dengan masalah isteri, ada orang sedih anak-anak tak menjadi, ada orang sedih tak ada duit, kewangan terganggu sekarang. Macam-macam ujian. Sebab apa? Allah sebut dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan uji kamu. Allah dah sebut nyata dalam surah Al-Baqarah. Allah akan uji kita. Sama ada ujian itu berbentuk ketakutan, kesedihan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Tetapi Allah memberi berita gembira kepada siapa? Wa basyiris sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Sebab tu ayat ni ayat qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Allah sebut takkan menimpa kami, hidup kita ni tidak ada satu perkara pun yang berlaku dalam hidup kita, melainkan semuanya telah direncanakan, ditetapkan oleh Allah. Seterusnya Allah sebut, Allah lah kita orang mukmin, apa yang kita kena buat bila kita diuji oleh Allah. Benda pertama sekali kena buat, tuan-tuan perempuan, sebelum kita mengamuk-ngamuk ke, sebelum kita kenapa aku diuji, kenapa aku lagi kena, awal musibah, mula-mula kena musibah, cepat-cepat sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu panjang tu, kalau tengah sedih tak sempat ustazah tak ingat. Sebab apa? Raditu billahi rabba, ya Allah aku redha, ya Allah. Raditu billahi rabba. Maksudnya apa tuan-tuan perempuan? Kita yakin masalah kita sekarang ni, kita baca Quran tapi kita tak yakin. Sebab tu payah nak makbul. Sebab tu kita payah nak selesai masalah. Bayangkan bila kita baca ayat ni sorang-sorang dengan penuh yakin, tak ada benda yang berlaku di atas muka bumi ini melainkan semuanya dah diatur oleh Allah. Ya Allah, aku yakin Engkau takkan menzalimi aku, ya Allah. Kerana ayat Al-Quran adalah janji Allah. Dan Allah sebut apa? Allah lah pelindung kami. Kita sebut, ya Allah, Engkaulah yang lindungi aku, ya Allah. Dengan kebesaran-Mu, ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Bagilah jalan pada aku, ya Allah. Aku yakin dengan ayat Quran, ya Allah. Bantulah aku untuk selesaikan semua masalah hidup aku, ya Allah. Ya? Dan yang seterusnya Allah sebut apa dalam ayat ini? Hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal kepada Allah. Sebab tu ayat Quran yang selalu sangat kita baca, sampai tahap kena bergantung sampai dekat rumah, kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang berserah diri, tawakal maksudnya serah diri sungguh-sungguh pada Allah. Usaha yang terbaik, saya sebut tadi, dah baca Quran ustazah, saya jaga solat ustazah, orang buat sakit hati saya sabar ustazah, saya belajar maafkan dia. Dan kita mohon, ya Allah, aku dizalimi, ya Allah, tolong ya Allah, aku berserah diri padamu ya Allah, aku tawakal kepadamu ya Allah. Maka janji Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah takkan sia-siakan doa dan permintaannya, insya-Allah. Dan yang akhir, saya nak kongsi satu ayat lagi, muka surat 557 Al-Quran, surah At-Taghabun. Ni insya-Allah Ustazah pun kalau rasa sedih-sedih kan, cepat-cepat baca ayat ni, insya-Allah akan dapat kekuatan. Sebab kalau ada masalah, kita mengadu kat manusia, sekali mengadu dia nak dengar lagi.
Kali kedua ialah Ustazah nak jumpa, nak share masalah. Dengar lagi insya-Allah. Masuk kali ketiga keempat, aduh, kau ini pun ada masalah juga. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, kita angkat tangan merayu merintih setiap hari. Allah tak jemu nak dengar. Masya-Allah. Ya, sebab tu mohonlah kepada Allah. Surah At-Taghabun ayat 11. Ustazah laju Ustazah cakap sebab sebenarnya saya nak masa saya sikit, masa Ustazah Asma yang panjang. Kita ada tetamu khas kan. Okey. Jadi Ustazah nak tinggalkan dengan surah At-Taghabun ayat 11. Okey, jadi tak apa saya baca seorang saja, hanya tengok saja ya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Hayati, renung, tengok apa maksud ayat. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Semuanya Allah dah atur dah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, siapa yang yakin dengan Allah, siapa yang tunduk kepada Allah, siapa yang membesarkan Allah dalam dirinya, maka Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Masya-Allah. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Allah sebut clear, terang, nyata. Tak ada musibah, bala bencana yang berlaku dalam hidup kita ini melainkan semuanya dengan izin Allah. Tapi siapa yang yakin, siapa yang beriman, siapa yang bertaubat, siapa yang tawaduk, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah takkan biarkan dia. Allah takkan zalim pada dia. Ya? Allah dengar semua rintihannya dan Allah pimpin hatinya. Ya, Allah akan pimpin hati. Muslimin muslimat, tidak ada nikmat yang paling besar dalam hidup ini melainkan hidup kita dipimpin oleh Allah. Allah tunjuk pada kita, didik kita mana yang betul, mana yang salah. Masya Allah. Tuan-tuan perempuan nak datang sini pun Allah pimpin hati. Ya Allah, aku nak dekat denganmu ya Allah. Aku nak bertaubat ya Allah. Tunjukkanlah aku macam mana aku nak jadi baik. Allah menggerakkan hati kita untuk buat kebaikan, kembali kepada Al-Quran. Itu nikmat yang patut kita syukuri, insya-Allah. Dan Allah akan pimpin ya, hati untuk menerima apa yang berlaku itu dengan tenang, dengan sabar. Sebab tu siapa yang banyak merendah diri pada Allah, siapa yang banyak tawakal pada Allah, hidup dia mungkin ada masalah, tapi kita boleh tengok tenang dia. Sabarnya dia. Kalau kita dah terduduk dah, sabar, tenang. Yang keluar daripada mulut dia apa? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Itu keajaiban. Ya? Sebab apa Allah pimpin hati dia? Allah pimpin dia untuk jadi orang yang tenang dan sabar. Dan Allah tahu, Allah Maha tahu tiap-tiap sesuatu. Moga-moga dua ayat ini menjadi kekuatan kepada kita insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Ainun atas jawapan yang dikongsikan seperti tadi, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pengubat hati yang, terutamanya hati yang sedih, hati yang gundah gulana. Kita sememangnya tidaklah sehari-hari atau setiap hari dah kena senyum, gembira saja. Ada masa kita jatuh, ada masa kita tengah sedih, dan Al-Quran lah
yang mampu membuatkan hati kita tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah sahajalah yang dapat menenangkan jiwa. Ala bi dzikrillah, zikrullah. Zikrullah itu maksudnya ingat Allah. Zikir yang paling besar sekali tak lain tak bukan adalah membaca Al-Quran. Bila sebut tentang Al-Quran mampu menenangkan jiwa, saya nak kongsi sikit, walaupun sini bukan panel. Waktu zaman saya belajar kat Madinah dulu, awal-awal dulu, saya ingat lagi, dalam kelas awal semester, pensyarah berkenalan dengan setiap pelajar daripada nama daripada negara mana, nama daripada negara mana, sampai kat seorang ni daripada Perancis. Dia kata dia baru saja masuk Islam. Bila dia kata baru saja masuk Islam, satu kelas mata tertumpu pada dia. Syekh pun tanya, boleh share sikit macam mana kamu boleh masuk Islam? Dia kata satu hari roommate dia pasang radio, kemudian dia tanya roommate dia, lagu apa yang awak pasang ni? Kawan dia kata, bukan, ni bukan lagu ni. Kalau bukan lagu ni, kalau bukan lagu, ini apa ni? Kawan dia kata apa? Ini adalah Al-Quran. Sejak daripada tu dia kaji Islam, alhamdulillah dapat hidayah. Dia peluk agama Islam. Dia mohon belajar ke Madinah, dapat belajar di Madinah. Kemudian dia tanya kami semua dalam kelas, tahu tak bacaan siapa yang mengetuk pintu hati dia sehingga dia dapat ketenangan dan memeluk agama Islam? Nak tahu tak? Dia tanya kami semua. Kami kata nak. Dia kata saat jejak kaki di Madinah Al-Munawwarah, dia pergi Masjid Nabawi. Bila solat Isyak di Masjid Nabawi, Allahu Akbar, suara yang garau tu, dia kata subhanallah, suara inilah yang dia dengar mula-mula yang menyebabkan hati dia tersentuh, mendapat ketenangan yang tak pernah beliau rasa, iaitu imam utama, imam besar Masjid Nabawi, Syekh Hudzaifi. Subhanallah, kata bunyi suara inilah yang mula-mula mengetuk hati dia, menjadi sebab dia dapat hidayah. Akhirnya dia masuk Islam. Dengan mendengar ayat Quran dapat ketenangan. Sepatutnya kita sebagai umat Islam yang dah lama Islam ni, patutnya dah lama menjadikan Al-Quran sebagai tempat untuk kita dapatkan ketenangan. Baik, kita teruskan ke pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua, soalan yang diajukan kepada Ustazah Asma. Tadi pusingan pertama, Ustazah dah share macam mana kita nak menghidupkan Al-Quran dalam diri kita. Ustazah share juga ada adab dengan Al-Quran. Baik, adakah cukup dengan kita seorang-seorang saja yang rapat dengan Al-Quran? Of course, jawapannya tidak. Yang terbaik kita ajak ahli keluarga kita dengan Al-Quran. Jadi boleh Ustazah share pada kita semua macam mana kita nak mengajak ataupun membantu keluarga kita, terutamanya untuk lebih rapat dengan Al-Quran. Sebab kadang-kadang orang yang hafal Quran sekalipun tak semestinya ahli keluarga dia rapat dengan Quran. Diuji dengan ahli keluarga yang jauh dengan Quran. Dengan pengalaman yang Ustazah ada, dah pusing satu Malaysia, mungkin dah berapa negara Ustazah pergi, mungkin Ustazah boleh share apakah tips untuk mengajak ahli keluarga kita rapat dengan Al-Quran. Silakan. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, kita bangunlah pula ya. Okey, siapa yang nak bangun silakan. Masya Allah. Oh, bangun. Oh, Masya Allah. Rasa lengah ya. Okey, bolehlah bangun semua sekejap. Kita buat aktiviti sekejap saja. Lega ni, boleh bangun sekejap. Sebab kita nak dapat fokus balik. Dah bersamuk, dah bergerengga, dah lengah macam-macam. Lega tak boleh bangun? Tolong orang sebelah sebab ada yang macam bertongkat-tongkat tu. Masya Allah, perlahan bangun. Macam tahu kan, kita memahami duduk atas kursi ni pun dah terasa dah.
Okey, Masya Allah. Jangan balik, bangun je dulu ya. Jemput. Tolong makcik tu. Okey, jemput bangun. Boleh ke? Boleh. Siapa yang tak boleh tak apa. Ke ada dah tidur? Kejut tengok kau ada yang tidur kiri kanan. Okey, saya memang nak jemput semua bangun sebab nak buat aktiviti ni. Okey, dah bangun semua? Ya Allah, comelnya. Masya Allah. Tunjuk ni. Sampai tak ni? Masya Allah, Allahu Akbar. Ya Allah. Allah. Daripada kuat ini. Menantu saya, anak saya berminat. Dia malah dengan pintu saraf. Saya tengok ni. Saya duduk sini dah 3 tahun dah. Maka ini saya semua besar. Masya Allah. Umurnya dah 90 tahun. Allahu Akbar. Nama siapa Hajar? Hajar Siti Hafsah. Hajar Siti Hafsah. Ibunda. Masya Allah, ingatan masih bagus. Saya tak lupa makah, saya tak lupa duduk, saya tak lupa. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya masuk mimpi, saya masuk doktor lah. Apa Baikullah. Allahu Akbar. Dah pergi umrah, dah pergi haji. Pergi cukup. Subhanallah. Mata masih terang. Mata boleh baca Quran, dia buka Al-Quran. Masya Allah. Allahu Akbar. Mata tak berapa nampak muka, tapi boleh saya nampak. Allahu Akbar. Kalau tengok muka tak berapa terang, tak berapa jelas, tapi baca Al-Quran boleh jelas terang. Subhanallah. Allahu Akbar. Hajar, nama sampai Hajar tadi? Hajar Siti Hafsah. Siti Hafsah. Siti Hafsah ni kan anak kepada Hafsah, Ustazah Ainun. Hafsah anak salah. Ya, anak ya betul. Anak Saidina Umar. Anak Saidina Umar, Siti Hafsah, dan dia juga adalah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Hajar Hafsah. Boleh tak kita sama-sama baca Al-Fatihah dan semua orang akan sama-sama dan Hajar Siti Hafsah yang memimpin bacaan Al-Fatihah. Boleh? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai-ramai ya kita baca sama-sama Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di rumah Allah ini Allah bawakan. Mungkin yang belakang-belakang tak nampak ya, jadi boleh duduk sekarang. Mungkin ramai yang nak tengok wajah Hajar Hafsah. Umur dah 90 lebih. Matanya kalau tengok kepada muka kadang tak cam, tak jelas. Tapi bila baca Al-Quran, Allah berikan, Allah tunjukkan kebesarannya, Allah bagi jelas. Ini adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran, dalam hatinya ada Al-Quran. Hajar Hafsah, bila kita baca Quran, apa perasaan hati tu? Baca Quran, tapi saya tak tahu baca. Mungkin kita tak tahu macam mana itu, saya itu sikit. Tak apa. Bila baca Al-Quran, hati tu macam mana? Senang, suka. Saya tak tinggal pondok, saya dengar Al-Quran, tapi radio betul ini. Saya tengok semua Quran tidur, saya dengar Quran. Jam saya beri pada ustazah Sabudah 300 saya tanya, saya tengok jam Quran, Jam azan tu. dekat buka apa itu saya baca dekat buka, saya baca lah tabah, habis tabah dia pun Betul. Allah surah saya surah jenazah
Surah itu masih dah jadi masjid, tapi tak semayang masjid lagi. Tak ada orang semayang lagi, tapi dah jadi masjid. Boleh masjid dah. Allahu Akbar. Jadi Haji Hafsah ni ahli Al-Quran dan juga ahli masjid. Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, tuan-puan, hebat ni orang Pahang. Hari tu saya datang ke Melo jumpa masa banjir. Hajah apa ya? Hajah Umi Kalsum, subhanallah. Pernah tengok tak viral tu? Dekat Sungai Pahang tu kan? Hari ni Allah temukan lagi dengan wanita yang hebat. Benarlah bumi Pahang ni sebenarnya melahirkan ramai alim ulama, pahlawan, para wali Allah. Daripada Kuala Lumpur, hari Ahad baru ni saya pergi ziarah kubur Mak Kilam ni. Saya duduk dalam tu. Saya baca Fatihah, baca Yasin. Hari Ahad baru ni. Hari ni hari Ahad je. Seminggu baru datang. Saya dah umur 90 tahun, saya tak tengok di kubur. Saya ada anak saya pergi pimpin orang nak pergi. Masya Allah. Ini contoh wanita yang bila dia berniat buat sesuatu dia lekat. Bila dia dengar okey sekarang orang naikkan ulama dan juga pahlawan Islam Mak Kilau pergi ziarah. Subhanallah, sebab dalam kesempatan umur yang ada kita kena cepat bertindak buat sesuatu kebaikan. Umur dah 90 dah ada dah. Ini yang saya cepat-cepat pergi tu. Banyak daya. Hajah ni orang yang barakah, ahli Al-Quran, ahli masjid. Boleh tak tolong doakan untuk kita semua yang ada ni? Kami ni tak sampai separuh pun umur saya ni tak 40 lagi. Hajah lebih, Allah Akbar, dan melalui banyak ujian dalam hidup, telah melakukan banyak kebaikan amal soleh. Kucing kuat jatuh ni dah. Ya. Itulah. Ni Jepun sempat lah ni kan? Jepun jatuh pun. Sempat. Allah Akbar. Tak ada. Saya naik ke jam 2, bom jatuh pelipis. Bom Bano. Bom berjambatan habis. Bukan jadi Jepun apa. Yang kita kau nak lari ni. Jepun. Takut Jepun termasuk. Allahu Akbar. Banyak ni pengalaman hidup. Okey, Hajar doa sikit. Hajar ni dia peluk belakang saya kuat ni. Dia gegar. Mungkin berdiri tak tegak. Okey, doa untuk kita semua. Ya Allah. Ya Allah. Hajar dalam sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Hamdan yu'ti ni'mahu wa yuqati azidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama jalali wa tawadi. Allah inna sa'alaka khalaqaka bid-din wa qatan bil jasadi wa qatan bil amri wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan. Allah hawali nabi sekruh wa jahatu minan maut wa aqim bil hisab. Rabbana la tuzigh lana ba'da idh hadaytana min ladunka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi nuril Fatihah as'aluka an tarzuqni syahadatan fid dunya wal akhirah ya qari'al haq wa ya kasibal ya mali'atihi khayr ya dafi'an idbana ya Allah. Ya Allah, min kulli bala'in wa min fitnatin wa fitnah da'wahum ya subhanallah. Hiyatuhum fiha hadab wa akhiru da'wahum alhamdulillah.
ladang juga untuk itu. Minta jauh kepada bala-bala. Minta mati dalam iman. Minta mati dalam Islam. Minta mati jangan meninggal waktu yang wajib. Kita minta betul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Nanti kita jumpa balik selepas ni ya. Hajar jangan balik lagi, saya nak jumpa dah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebenarnya doa Hajah Hafsah, doa Hajah Hafsah tu doa yang sangat hebat, sangat tinggi. Kita tahu doa tu, dan ada lafaz doa tu yang jarang di kalangan kita sendiri orang muda, bahkan ustaz-ustazah menghafalnya. Bila Hajah Hafsah doa Allahumma bihaqqil Fatihah, ya Allah, dengan hak surah Al-Fatihah. Ketika turunnya surah Al-Fatihah, Nabi SAW bersabda, telah turun kepadaku satu surah yang tidak pernah menyamai surah ini, sama ada di dalam Taurat, Zabur ataupun Injil, bahkan di dalam Al-Quran sendiri, yang menyamai kehebatan dan kemuliaan suratul Fatihah. Kalau kita kira berapa kali Hajah Hafsah baca surah Al-Fatihah tadi? 3 kali. Subhanallah, 3 kali. Dan Allah mewajibkan kita sekurang-kurangnya setiap hari 17 kali. Dalam solat fardu, kita akan mengulang-ulang sab'ul masani. Sebab itu apabila ditanya, apabila dijelaskan oleh Nabi SAW tentang fadilat dan kelebihan suratul Fatihah, Nabi menjawab, tidak ada yang setara dengan surah Al-Fatihah. Apa saja isi kandungan dalam Zabur, Taurat, Injil, bahkan dalam Al-Quran sendiri, yang menyamai kehebatan suratul Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah 4 ayat terawal kita memuja Allah. 3 ayat yang seterusnya adalah doa. Dan apa saja yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah, itulah yang berlaku dalam hidup kita. Macam Ustazah Ainul cerita tadi kan, ada ramai orang mengadu masalah begitu begini. Kadang-kadang bila orang yang sama, kadang-kadang masalah tu berat, saya tanya muslimat yang bertanya tu, puan semayang? Puan baca Al-Fatihah? Baca. Puan minta apa dalam Al-Fatihah? Apa yang puan minta dalam baca surah Al-Fatihah? Dia kata, tak tahulah, saya pun tak faham apa yang saya baca. Saya tak tahu maksud Al-Fatihah. Kalau kita cek ni, kita dengar tasmik dengan terjemahan surah Al-Fatihah, boleh jadi 10% saja yang boleh baca Al-Fatihah dengan terjemahan yang lengkap. Boleh jadi sebahagian besar kita tak faham maksud surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Itu ayat pertama, puji Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji lagi, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Puji lagi, nama Allah Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Ayat yang keempat, kita puji Allah. Allah lah pemilik, raja sebenar. Dekat dunia hari ini raja ramai. Setiap negeri ada raja, setiap negara ada raja sekian-sekian. Setiap rumah tangga ada raja, suami, kadang isteri jadi raja, kadang anak jadi raja. Tapi di hari akhirat kelak Allah bertanya, mana pelak, mana raja-raja dunia dahulu? Masa tu barulah kita sedar hakikatnya raja seorang saja. Raja satu-satunya raja, bukan seorang, minta maaf, satu-satunya raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, penguasa, pemilik, pemerintah, raja hari pembalasan. Allahu Akbar. Barulah start minta, puji dulu 4. Baru start minta. Perkara pertama yang kita minta di dalam Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku memperhambakan diri, aku menyerah diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Kemudian kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Saya akan jelaskan kepada orang yang asyik ulang masalah tak habis-habis.
Memang masalah takkan habis sampai mati. Percayalah, kalau kita umur 60-70, Hajah Hafsah pun sama. Masalah takkan habis. Kita tengok baby lepas lahir dah ada masalah dah dia. Masalah lapar, masalah gatal, masalah itu yang dia reti nangis. Kita pun tak apa-apa masalah si kecil baby ni. Bukan mikir apa, tapi daripada baby tu kita dah diuji dah. Sampailah saat ini, setiap saat. Apa kaitan dengan ayat ihdinas siratal mustaqim? Hanya kepadamu ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah jawab permintaan kita tu dengan diberikan ujian demi ujian. Sebab hanya dengan ujian saja kita boleh kekal hidup bertuhan. Agak-agak cukup seminggu tak ada ujian pun kita dah lupa Tuhan, percayalah. Kalau sebulan langsung tak ada ujian, semua happy, sehat, makan sedap, lagi jalan, nak beli apa semua boleh, nescaya kita akan jadi orang yang hidup tanpa bertuhan. Hidup tanpa menyebut ya Allah, ya Allah. Sebab itulah kita minta dengan Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus bukan straight, tak ada bengkok-bengkok. Tapi jalan yang lurus itu jatuh, perit, sedih, kecewa, tidak dihargai. Lalu kita merasakan Allah yang syakur yang maha menghargai. Allah yang basir yang maha melihat apa yang kita buat. Allah yang hasib yang maha menghitung segala-galanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, kita ni sebenarnya dah nak habis dah ni. Sepatutnya dah landing dah, betul. Sebelum 12 kita kena settle. Ini round yang terakhir bagi saya. Nanti Ustazah akan buat khulafah. Jangan buat-buat terkejut Ustaz. Subhanallah. Lama dah duduk ni, tadi dah berdiri sekejap dah lega kan. Kita nak pergi kepada bagaimana nak supaya ahli keluarga suka Al-Quran. Pertama, ibu ayah bila baca Quran mesti menunjuk-nunjuk. Pelik pula kan. Biasa amalan kena sembunyikan, tapi baca Al-Quran biar tunjuk pada anak-anak. Jangan baca senyap-senyap dalam bilik, senyap-senyap tengah malam boleh, tapi dah waktu yang sama baca juga biar anak-anak tengok kita ni selalu dengan Al-Quran. Sebab masalah sekarang anak kita duduk tengok kita selalu dengan telefon, tapi bila anak nak main telefon kita marah. Itu antara kesilapan. Sebab mendidik paling utama adalah dengan apa yang dia lihat. Dia akan menafikan apa kita cakap sebab apa yang dilihat itu lebih terakam. 80% apa yang anak-anak lihat itu lebih kuat ingatan dan ikutan berbanding apa yang kita cakap dan kita pesan. Ada seorang muslimat ni, bila dia dengar saya pernah sebut macam ni dalam satu ceramah, dia buat sungguh-sungguh. Dia kata, Ustazah, mula-mula saya sebenarnya dah frust dengan anak-anak. Bila ngaji je cepat-cepat nak sudah. Bila ngaji je buat perangai. Satu kesukat pun susah nak habis. Saya rasa macam geram. Batu saya bila ngaji saya jadi singa. Satu masa saya kata saya nak mula dengan diri sendiri. Setiap kali lepas salat, dia baca Al-Quran, dia wajibkan dirinya lebih kurang 5 muka surat. Dia paksa. Waktu yang sama dia tak paksa anak-anak dia dah. Dia tak paksa. Lepas semayang dia baca Quran. Lepas semayang dia baca Quran. Dia baca kuat-kuat, anak, suami, semua keluarga dengar. Dan kalau tu tengah main pun dia biar. Yang tu tengah telefon pun biar. Yang penting dia kata dia nak ikhlaskan hati dia dulu untuk menjadi ahli Al-Quran. Lepas dia dah buat sekian lama, anak dia daripada sekolah menengah, sekolah rendah, seorang-seorang datang, Umi nak baca Quran. Sampai masa dia kata dia pula tak ada masa dengan nak baca Quran sebab setiap anak tu mula ketagih dengan Al-Quran. Habis satu kumus surat, Umi kata cukuplah. Nak lagi satu? Nak lagi? Dia kata, Ustazah, saya tak terfikir. Saya dulu kamai lagi duk fikir macam mana tak nak anak ketagih gadget, macam mana nak suruh anak suka Al-Quran. Rupanya Allah nak saya berubah dulu jadi mencintai Al-Quran. Allah ubah anak-anak. Itu kuasa Allah. Kuasa Allah boleh ubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Yang bermaksud, kamu tidak boleh memberi hidayah. Kamu tak boleh nak ubah orang yang kamu cinta. Allah lah yang mengubah, Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya ada kisah yang lain berkaitan dengan bagaimana kehebatan Al-Quran
boleh ubah seorang anak yang sangat degil. Apa yang dia tak buat? Balik pergi keluar, balik tengah malam 2-3 pagi, lempar isap rokok sampai minum arak dan sebagainya. Ibu ayah ni tak tahu, ayah tahu apa dah nak buat. Semua sekian-sekian semua dah tak tahu dah. Akhirnya ibu ayah ni nekat. Kita kena belajar Al-Quran. Kita kena banyak baca Al-Quran. Kita kena berdamping dengan Al-Quran. Sebab Allah dah sebut dalam Al-Quran, Al-Quran ini penawar. Segala masalah dunia ada penawarnya dalam Al-Quran. Tidak ada satu pun masalah yang tidak ada penyelesaiannya melalui Al-Quran. Lalu, dah ikhtiar macam-macam, ikhtiarnya adalah perbaiki diri dengan Al-Quran. Akhirnya, anak yang nampak orang kata dah tak nampak jalan dah teruk sangat dah bebas sangat dah, semua maksiat dah buat. Balik semula dengan rahmat Allah, dengan keajaiban dan rahmat Al-Quran. Dan memang benarlah, umat Islam kuat apabila kuat dengan Al-Quran. Umat Islam lemah dari sudut ekonomi ke, pemerintahan ke, dari sudut emosi ke, kita ni beremosi sangat ni orang perempuan ni. Ceklah, sebab kata-kata Sayyidina Uthman bin Affan, kita tahu Al-Quran ni diberikan dari sudut rasamnya, penulisannya adalah Rasam Uthman, salah seorang sahabat Nabi yang sangat rapat dan dahsyat dengan Al-Quran adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Kan penulisan Rasam Uthman ni, antara kata-kata Sayyidina Uthman berkaitan dengan Al-Quran ialah, sesungguhnya bagi orang yang hatinya bersih, dia tidak akan pernah rasa puas dengan Al-Quran. Saya ulang lagi sekali. Hati yang bersih, dia tidak pernah rasa cukup dan tidak pernah rasa puas dengan Al-Quran. Sekarang cuba cek diri kita, berapa muka surat kita boleh bertahan tak mengantuk? Kadang baca muka surat dah, Allahu Akbar, ya Allah, Engkau lah Maha mengetahui kelemahan hamba-Mu, ya Allah. Sadaqallahul Azim. Buka telefon, sejam hilang ngantuk, tak kira ngantuk. Ngombat lagi tak ngantuk. Berdiri sakit lutut pun lupa kalau sedang cakap hal aib orang. Sebab itu bila saya baca Quran ngantuk, saya terus teringat kata Sayyidina Uthman bin Affan, sesungguhnya bagi hati yang bersih dan suci, dia tidak pernah puas, dia tak akan mengantuk, dia tak akan rasa boring dengan Al-Quran, melainkan kerana dia ada tanggungjawab, dia kena berhenti. Melainkan kerana dia ada urusan-urusan dia kena berhenti. Kita hari ni baca Quran sebab apa? Ambil cukup syarat. Kan kalau tak baca rasa bersalah. Kita pun bacalah cukup syarat. Kuat-kuatnya dah baca hari ni. Sayyidina Uthman menyebutkan, tidak ada hari yang lebih aku benci, yang aku sesali, yang berlalu tanpa aku dapat membaca Al-Quran. Sebab kita tahu beliau siapa? Khalifah. Beliau siapa? Perdana Menteri, Presiden, bukan negara, bukan kota Mekah, bukan kota Madinah. Bila jadi khalifah, dia jadi pemerintah kepada seluruh negara umat Islam. Sayyidina Uthman jadi khalifah lepas Sayyidina Umar. Masa zaman Sayyidina Umar, peluasan kuasa sangat besar. Hampir 2/3 dunia, separuh dunia. Bagaimana kesibukan Sayyidina Uthman? Sayyidina Uthman, hebatnya beliau. Ini daripada riwayat yang sahih. Satu ketika Nabi berada di rumah baginda, berkumpul dengan sahabat-sahabat. Saya Abu Bakar, ada Uthman, ada sahabat-sahabat yang hebat ni. Tiba-tiba datanglah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman baru sampai. Mungkin ada usrah, ada perbincangan, ada pertemuan. Bila Sayyidina Uthman sampai, Rasulullah membetulkan tempat duduk. Rasulullah betulkan duduk. Ketika itu, kain Rasulullah sedikit terselak, tapi bukan nampakkan aurat. Mungkin dapat kaki, nampak betis. Sayyidina Uthman sampai, Rasulullah sendiri betulkan kain dan betulkan duduk. Saya tak ingat ketika itu di rumah isteri mana. Lalu isteri ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa beza ya cara kamu bila berhadapan dengan Sayyidina Uthman, dengan Uthman? Lalu Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku malu kepada orang yang malaikat pun malu dengannya. Maksudnya dengan Sayyidina Uthman ni, malaikat pun malu dengan Sayyidina Uthman. Kalau kita kata malaikat itu sangat hebat dengan Al-Quran, Sayyidina Uthman ni luar biasa hebatnya dengan Al-Quran, sampai malaikat malu. Kalau Sayyidina Umar lalu, syaitan takkan lalu. Syaitan takut Sayyidina Umar.
Kalau kita pula syaitan nampak kita tak heran. Oh tu kawan tu, kemungkinan lah. Tapi Sayyidina Osman level dia, malaikat pun malu. Kalau Sayyidina Osman nak lalu, mungkin para malaikat akan menghentikan, kerana beri laluan dan sangat memuliakan. Antara sebab utama adalah kerana Al-Quran yang sangat hebat. Sebab itu disebutkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, kata-kata seterusnya adalah 3 perkara yang paling aku cintai di dunia dan ini. Yang pertama adalah memberi makan orang yang lapar. Yang kedua adalah memberi pakai orang yang tidak ada pakaian. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kita tahu Sayyidina Uthman antara sahabat Nabi yang kaya raya, businessman yang sangat berjaya. Dalam dia sibuk menguruskan perniagaan sehingga berjaya. Mungkin bukan milioner, mungkin zilioner, mungkin triliuner. Subhanallah, hebat. Tetapi waktu dengan Al-Quran tidak kurang, dan dia tidak dilekakan dengan kesibukan sehingga kurang waktu dengan Al-Quranul Karim. Satu ketika Sayyidina Uthman bin Affan, dia melintasi satu kubur, lalu dia pengsan. Dia angkat Sayyidina Uthman bin Affan. Bila sedar, sahabat-sahabat bertanya, kenapa kamu pengsan lalu melalui kubur? Lalu Sayyidina Uthman menjawab, kerana aku takutkan azab kubur yang diceritakan di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Kemudian sahabat-sahabat berkata, wahai Uthman, bukankah kamu telah dijamin syurga oleh Rasulullah? Kan Rasulullah ada menyebut beberapa orang sahabat, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Uthman fil jannah. Berapa orang sahabat Nabi yang Nabi sebut langsung pasti akan berada di syurga. Lalu Sayyidina Uthman berkata, benar Rasulullah menjaminku syurga, tapi Rasulullah tidak pernah menjaminku selamat daripada azab kubur. Kisah seterusnya, Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih. Seorang sahabat Nabi ini, dia bina kubur. Dia bina khemah dan tidak tahu bawah tu ada kubur. Dalam buku SDA Sahabat Dunia Akhirat yang ada kami bawa tu, ada cerita hujung-hujung bab kematian. Lepas tu, dia dengar ada suara di bawah tanah membaca surah Al-Mulk daripada awal sampai habis. Surah apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Daripada awal sampai habis. Kita kemungkinanlah kalau dengar suara daripada bawah tanah, tak sempat baca lah bismillah, dah tunggu lagi dah kita kan. Ini subhanallah sampai habis. Lalu dia bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah bina khemah yang aku tidak tahu kubur di bawahnya. Lalu aku mendengar suara daripada bawah membaca tabarakalladzi biyadihil mulk sampai akhir. Lalu Nabi SAW bersabda, tabarakalladzi biyadihil mulk hiyal munjiyah hiyal mani'ah min azabil qabr. Iaitu yang bermaksud, sesungguhnya tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk itu, ia adalah perisai, dia adalah penghalang daripada azab kubur. Muslimin-muslimat, kalau kita semak lah ni, siapa yang malam tadi tidur dalam keadaan baca surah Al-Mulk? Tapi kita tak nak tanya, tak nak suruh angkat tangan. Muhasabah diri sendiri. Ada orang yang benar-benar beriman dengan hadis Nabi ni. Dia tak tinggalkan surah Al-Mulk. Walau penat, walau letih, walau sedih, walau sedang mengajuk dengan suami, baca juga surah Al-Mulk tu. Subhanallah. Buat persiapan untuk menghadapi kehidupan yang lebih lama dan lebih menakutkan di alam barzakh. Tapi orang yang baca surah Al-Mulk, itulah penghalang dan perisai yang paling utama. Kalau kita nak kupas ayat-ayat Al-Quran, kelebihan 3 kul contohnya. Kelebihan Qul Huwallah, kelebihan Al-Mu'awwizatain, kelebihan surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, kelebihan Ayatul Kursi, kelebihan mana-mana lagi surah-surah yang selalu diterbit dan dikeluarkan fadilat-fadilatnya. Kita akan dapati sebenarnya punca utama masalah kita, apa pun masalah, kerana kita jauh dengan Al-Quran. Dan kita mula dekat dengan Al-Quran, masalah yang kita duk risau, yang kita duk hadap, yang kita duk fikir-fikir tu, Allah selesaikan dengan caranya. Sebab selama ni kita duduk fikir, macam mana nak selesai? Cuba yang ni tak jadi, B. Jumpa ustaz ni tak jadi, jumpa ustaz ni. Jumpa kaunselor ni tak jadi, jumpa kaunselor ni. Sedangkan sebenarnya Allah memanggil kita kembali kepadanya melalui Al-Quran. Pengalaman saya, perudin cara rumah tangga, saya tak nak cerita dah, ada banyak cerita. Ini kesimpulan.
Bila datang masalah-masalah yang berat macam mana pun, dua cara. Pertama, cek solat. Yang kedua, cek Al-Quran. Walaupun kadang yang ngadu tu tak puas hati dengan cara saya. 4 tahun saya jadi ketua unit runding cara. Kes-kes level VIP yang dahsyat-dahsyat, yang apa masalah yang teruk-teruk, yang tak terfikir dengan kepala, semua itu Allah datangkan kepada saya untuk bantu selesaikan. Bila JAKIM ketika itu 2017, saya letakkan jawatan pegawai JAKIM. Ketika itu JAKIM panggil Ustazah buat modul kaunseling syar'i. Ustazah datangkan satu modul. Sebab daripada pengalaman yang dia masalah rumah tangga, mungkin Ustazah ada kaedah cara selama ini bantu selesai masalah rumah tangga dengan cara macam mana. Saya bagi tahu cara modul saya ialah teraputi solat dan Al-Quran merawat masalah rumah tangga. Sebab saya test perkara tu. Saya test masalah gini. Kadang orang lelaki isteri yang datang mengadu kata, apa kaitan Ustazah dengan Al-Quran dengan masalah saya ni? Apa kaitan ni anak saya degil sekian-sekian ni dengan solat ni? Apa kaitan kami ni masalah duit, masalah rezeki, kami nak merempat? Apa kaitan dengan solat dengan Al-Quran ni? Allahu Akbar. Masalah hari ini manusia menyelesaikan masalah dengan kudratnya yang sangat terbatas. Sedangkan kita ada Allah yang Hakim yang maha bijaksana, Allah yang Alim yang maha mengetahui, Allah yang Rashid yang maha cerdas, Allah yang maha tahu tentang kita, Allah yang ciptakan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Nak baca depan Qori'ah ni rasa macam tak kena terus makhraj ni kan. Sebenarnya sedap lagi tapi campur berdebar ya. Okey. Maksudnya adalah wa'asa an takrahu syai'an. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu benci dalam hidup kamu, apa yang kamu tak suka pada suami kamu, apa yang kamu tak suka pada anak-anak kamu, apa yang kamu tak suka pada kereta, pada rumah, pada pakaian, pada rupa paras, pada tubuh badan, apa yang kamu tak suka itu, ia amat baik bagi kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu nak sangat itu, kau boleh nak suami macam ni macam Ustaz Asyik contohnya, suami sedap ajar Quran. Kau nak jadi macam imam tu sebab suaminya tak reti jadi imam. Kan kalau boleh nak anak macam ni nak rumah macam ni Tapi Allah tak izinkan berlaku dalam hidup kita. Ia amat baik bagi kamu, Allah kata. Boleh jadi apa yang kamu nak, apa yang kamu suka itu, ia buruk bagi kamu. Sebab itu Allah tak izinkan. Boleh jadi kau dapat suami yang kamu inginkan, kamu lupa diri. Kamu duk riak tak kabul, duk puji-puji suami rajin, lipat kain suami rajin, saya tak payah buat apa macam permaisuri. Asyik jumpa orang duk cerita pasal kebaikan suami. Boleh jadi. Tapi dapat ujian suami tak macam tu, asyik memendam rasa senyap-senyum dalam hati, Allah tahu duka. Rupanya 20 tahun menanggung sabar dalam rumah tangga, 20 tahun mengikung pada sabar. Nanti di masyar Allah akan jemput dengan panggilan, Salamun alaikum bima sabartum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah kata, kamu tidak tahu apa-apa, Allah maha mengetahui. Sebab itulah muslimin-muslimat. Sebagai kesimpulannya, Masya Allah, Allahu Akbar, saya bersyukur dengan jemputan dan keikhlasan penjemput, kerana yang menjemput adalah ahli Al-Quran. Sebab itu Allah mengizinkan kita mendapat menjelaskan, dan Allah izinkan ilham yang lancar, yang baik, bukan kerana kita yang bagus, bukan kerana kita yang hebat, tetapi kerana keikhlasan orang yang datang untuk mendengar. Lalu Allah izinkan apa yang ilmu perlu dikeluarkan, yang perlu dikatakan. Dan insya-Allah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, biarlah kita balik dalam keadaan apa? Dalam keadaan ada nekat untuk setiap waktu salat wajib baca Al-Quran. Boleh ke boleh? Insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah ya Allah. Moga Allah izinkan kita lepas salat kita tidak akan buat perkara lain. Sibuk macam mana, tengah susah hati macam mana, mesti buka Al-Quran, baca kurang-kurangnya satu muka surat. InsyaAllah boleh. Mula-mula buat begitu, lama-lama akan jadi rutin. Lama-lama kalau tertinggal Al-Quran, kita sanggup patah balik. Kita kalau tertinggal telefon, patah balik tak? Patah balik. Tapi kalau kita saat ada Al-Quran jadi sahabat,
Walaupun tertinggal masuk highway, bang, saya tertinggal Al-Quran saya bang, boleh tak patah balik? Kita akan sangka macam ni. Ada tak satu Al-Quran yang jadi betul-betul rapat dengan kita? Mungkin kita ada 5 Al-Quran dekat rumah, tapi kita kena ada satu Al-Quran yang kita bawa ke mana-mana, yang selalu kita berdamping sampai lonyeng. Kalau orang panggil lonyeng, lunyai. Orang panggil kitab lama, orang panggil Quran lama. Sebenarnya bukan sebab buruk, kerana lamanya dia dengan kita, sampaikan kita tak boleh berpisah dengannya, sampai mati peluk dia. Sampai mati kelak, Al-Quran itu akan bangkit berkata, aku menjadi saksi. Setiap helaian Al-Quran ini dibaca dengan air mata. Setiap helaian Al-Quran ini diselak setiap kali selepas solat. Mesti ada. Kita takut ni jadi saksi besok. Ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah banyak masa denganku. Hamba-Mu ini tengok gosip, tengok fitnah disebarkan, dia tengok artis-artis. Ini boleh bercakap depan Allah besok. Semua perkara boleh menjadi saksi. Tetapi yang sebaik-baik adalah syafi'an li ashabi, iaitu pemberi syafaat, akan jadi saksi kepada sahabat Al-Quran. Alhamdulillah, subhanallah. Mohon maaf, sebenarnya buku ni kan ada yang disebarkan, masing-masing ada buku ni kan. Siapa ada angkat tangan? Okey, sebenarnya buku ni diedarkan tu plastik, boleh je buka tengok. Okey, plastik tu sekejap boleh je buka, walaupun bukan percuma ya. Subhanallah, kita edarkan untuk tuan-puan boleh belek tengok isi kandungannya. Tapi tak sempat dah nak baca, masa kita dah habis. Subhanallah, kami pun perlu bergerak nak pergi ke sekolah anak yang tahfiz tu. Setiap minggu saya pastikan saya dengan suami sibuk kelang kabut, macam mana penat, sakit, demam, saya mesti sampai dan berjumpa dengan 2 orang anak ni. Sebab kalau semalam saya dah terima surat daripada 2 orang anak ni, Sarah dengan Luqman, dua-dua mesej. Bukan mesej, dia orang tulis pada kertas, cikgu postnet bagi kami baca. Dua-dua tulis, Umi, Abi tolong datang, bagi semangat, tolong doakan. Luqman cakap gini, Sarah cakap gini. Mesti pergi juga ke Shah Alam jumpa. Sebab apa? Kalau kita muliakan ahli Al-Quran dalam rumah kita, insya-Allah Allah akan pelihara seluruh keluarga kita. Sebab ramai orang dia mulakan ahli Al-Quran di luar rumah, anak dia hafaz Quran tapi dia tak muliakan, dia tak jaga, dia tak banyak doa untuk anak, sedangkan anak tu ahli Al-Quran. Kita kena beri segala yang diperlu, tapi didikan yang tegas mesti seiring. Jangan sebab nak suruh hafal dimanja-manjakan sampai tak pandai lipat kain, tak pandai basuh pinggan. Ni apa-apa, pergi belajar. Tetapi ilmu yang mahal juga adalah ilmu menguruskan diri sendiri. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi ada buku ni sebenarnya ada syurga di rumahmu. Ada satu part mewujudkan ruang ibadah khusus. Di rumah, tempat yang paling istimewa adalah ruang ibadah. Walaupun rumah kecil, kena ada ruang yang istimewa untuk Al-Quran. Sebab Al-Quran kadang-kadang duduk je, celah situ, celah sini, atas situ, atas sini, dekat para lah, dekat sini lah, tepi-tepi. Kalaupun kita sanggup, kita mampu beli sofa yang mahal, langsir yang mahal, kita perlu sediakan ruang yang tercantik, terindah untuk diletakkan Al-Quran. Di tempat yang boleh dilihat oleh seluruh ahli keluarga. Di tempat yang paling istimewa dan paling menenangkan. Mesti ada perhiasan yang bukan niat perhiasan, tapi niat ayat Quran itu adalah untuk supaya diri kita ini bila tengok ingat kepada Al-Quran. Kalau saya sendiri ya, ada beberapa ayat Al-Quran yang dikeluarkan, tulis atas kertas A4 je, tulis kertas A4. Tulisan saya tak lawa, tak cantik mana, buat-buat lawa je. Secantik-cantik tulisan adalah tulisan Al-Quran, walaupun buruk. Tulisan Jawi kita walaupun buruk, melengkar-lengkar, tapi bila kita tulis Al-Quran, itulah seindah-indah tulisan. Tulis tanpa dekat dapur, tanpa dekat bilik tidur, tak frame cantik. Satu hari ada kawan saya datang, dia tidur dekat rumah. Saya balik, saya tengok semua yang saya tulis, tangan tu, guna marker tu, tak lawa sebab tulis asal nak baca je. Dia framekan semua tu jadi lawa. Dekat dapur, dekat situ, dekat sini. Sebenarnya kita tampar dengan saltep je. Tapi sebab niat, supaya bila tengok, sebab takut nak hafal ayat tu contoh. Niat bila nak tengok supaya menghidupkan hati rasa nak baca. Allah buat jadi sungguh. Tapi kalau kita niat beli perhiasan untuk perhiasan, memang jadi perhiasan.
Ayat kursi punya cantik, tapi tengok tak ada baca pun. Bila niat perhiasan untuk jadi indah comel rumah, memang jadi perhiasan. Tapi kalau kita niat supaya ayat ini ketika kita menggantungkannya, supaya kita terus baca, Allah akan permudahkan. Tengok je rasa nak baca. Subhanallah, sekadar itulah daripada saya. Mudah-mudahan insya-Allah mendapat manfaat. Saya mohon maaf salah dan silap daripada ustazah, ustaz dan semua yang hadir. Mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Allahumma ja'alna min huffazil Quran. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli Al-Quran, di kalangan penghafaz dan penjaga Al-Quran ya Allah. Allahumma ja'alna Al-Quran lana shifaan. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran bagi kami syifa. Allahumma ja'al Qur'ana lana ya Allah syafi'an, sebagai pemberi syafaat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Allah, kurniakanlah kepada kami ya Allah lidah yang lancar, yang fasih untuk membaca Al-Quran, hati yang khusyuk, yang tenang dan memahami Al-Quran, tubuh badan yang beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Ya Allah, barakah Al-Quran-Mu ya Allah, haramkanlah tubuh badan kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Dengan Al-Quran-Mu ya Allah, maka ya Allah lindungilah kami daripada segala mara bahaya dunia dan akhirat. Ya Allah, kami raba dengan apa ujian-Mu, kesakitan kami ya Allah, asarkan jalannya mendekatkan kami kepadamu, mendekatkan kami dengan kalam-Mu ya Allah, mendekatkan kami dengan kematian yang husnul khatimah. Ya Allah, berkatilah penganjur, berkatilah semua yang hadir ya Allah, berkatilah pihak-pihak yang bertukar-lumu di sebalik majlis ini, dan berkatilah semua yang hadir, dan pulangkanlah kami ya Allah dalam keadaan kepulangan yang Engkau redha, dalam keadaan dosa-dosa yang digugurkan, dalam keadaan hati kami nekat untuk menjadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa billahi taufiq wal hidayah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bija, apa ni, subhanallah, saya ni nak minta izin, saya perlu ke apa ni? Tak, ke Mr. Tan, ke tandas kejap. Okey. Mr. Tan, hammam Ustaz. Jadi saya tinggal sekejap Ustaz, nanti saya datang balik. Dan kemungkinan sebab Ustaz dah nak tutup, saya pun dah tak ada peluang nak buat pengumuman. Di luar sana ya, belakang. Okey, ada jualan yang kami bawa, subhanallah, barang-barang untuk kami meneruskan kelasuan kerja dakwah, kerja amal di bawah NGO, yayasan dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan orang Temerloh katanya orang kaya-kaya kan, insya-Allah dialah akan menghabiskan semua barang jualan kita, supaya kita balik dalam keadaan ringanlah kenderaan kita tu. Sebab setiap pemberian adalah satu pemberian. Ada telekung, ada tudung, ada buku-buku. Ini antara buku yang terbaru. Buku ini praktikal. Masuk ada syurga di rumahmu ini, kita bahagikan tajuk ada syurga di dapurmu, ada syurga di ruang tamumu, ada syurga di bilik tidurmu, ada syurga sekian-sekian. Sebab apa? Bila anda akan baca, anda akan tengok dia praktikal. Kalau di bilik tidur, macam mana nak buat amalan dapat syurga. Sunnah Nabi di bilik tidur, sunnah Nabi di ruang tamu, sunnah Nabi di dapur dan sebagainya. Sebab itu buku ada syurga di rumahmu ni, kita boleh pilih nak jadikan rumahku syurgaku, nak mula daripada mana. Tengok apa yang kita boleh ubah suai di ruang bilik tidur kita contohnya. Subhanallah, terima kasih banyak-banyak. Jangan bimbang, siapa yang berhajat nak jumpa, nak selfie-selfie tu, kita akan adakan masa, saya akan berada di tempat disediakan tu. Kadang bergantung sampai 2 jam pun insya-Allah. Dengan kekuatan yang ada, Allah izinkan kita jumpa, kita dapat bersua, berkasih sayang. Subhanallah, sekian. Wallahu a'lam. Lepas slot ustazah ada ketempuan, jadi kena ada balik sini. Kena ada sini. Okey. Ustazah sulang balik, Ustazah Asma. Dia habis slot ustazah ini nanti. Dan soalan yang jawab kena ada sebelum ustazah cabutan bertuah kang sedih orang kata. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada Ustazah Asma Harun atas respon yang diberikan sekitar tadi. Soalan yang terakhir pada Ustazah Ainun. Dan sebelum tu, bila saya ingat yang Ustazah
Asma kata tadi, bila ada orang ngadu masalah keluarga hati apa kan, Ustazah sarankan dengan solat dengan Al-Quran. Saya ingat satu video Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi. Dia cerita dia jumpa dengan pilot yang apa ni, yang dia biasa fly pergi travel berdakwah. Dia kata ada seorang pilot tu jumpa, dia kata terima kasih banyak-banyak kepada Syekh sebab dia pernah dengar Syekh baca hadis Nabi dan dia ikut hadis tu, alhamdulillah selesai masalah dia. Dia kata sebelum ni dia selalu gaduh dengan isteri, anak-anak dia ada je masalah, tak sihat lah, gaji dia yang besar tu selalu tak cukup. Tapi lepas dia amalkan apa yang Syekh sarankan, alhamdulillah hubungan suami isteri dia selesai, anak-anak dia semua okey, gaji dia berkat. Nabi kata apa? Iqra'u suratul Baqarah fa in akhadhaha barakah. Bacalah surah Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya ada keberkatan. Itu baru baca surah Al-Baqarah ada keberkatan. Okey. Apa ni Ustazah tak ada lagi kat situ tu. Dengan kuasa yang ada, Ustazah akan